Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Gabungan Parti Sarawak GPS memilih untuk memberi sokongan kepada pihak yang dianggap mampu untuk mewujudkan kestabilan dan menyokong agenda pembangunan Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Habaji Upeng berkata, kerajaan pusat yang tidak stabil akan membawa kerugian di semua peringkat, baik di peringkat nasional maupun di peringkat negeri. Oleh itu, apabila berlaku ketidaktentuan di Putrajaya pada penghujung bulan Februari, kerajaan GPS Sarawak memilih untuk memberi sokongan kepada pihak yang dianggap mampu untuk mewujudkan kestabilan dan menyokong agenda pembangunan Sarawak. Kerajaan pusat yang tidak stabil akan membawa kerugian di semua peringkat, baik di peringkat nasional maupun di peringkat negeri. Jelasnya lagi ini terbukti apabila Kerajaan Perikatan Nasional PN Plus mampu mentadbir negara dengan berkesan, khususnya di kala negara menghadapi pandemik COVID-19. Alhamdulillah, Kerajaan Perikatan Nasional Plus telah terbukti mampu mentadbir negara dengan berkesan, khususnya di kala negara menghadapi pandemik COVID-19, sehingga Malaysia diiktiraf antara negeri atau negara yang terbaik dalam usaha mengenangi COVID-19. Sebagai antara penyumbang terbesar kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2019, iaitu sebanyak 10%, secara realitinya pendapatan isi rumah di Sarawak masih rendah, iaitu sebanyak RM5,218 pada 2019. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Habaji Upeng, KDNK Sarawak dianggarkan sebanyak RM136.5 bilion dengan pendapatan per kapita sebanyak RM53,317 pada tahun tersebut. Walaupun statistik nampak membanggakan, pendapatan isi rumah masih pada tahap yang rendah oleh kerana industri minyak dan gas Sarawak tidak menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi kepada anak Sarawak. Rentetan daripada itu, Abang Zohari berkata Sarawak harus meneliti kepincangan ini dengan lebih teliti dan secara lebih mikro dan mengambil tindakan untuk memperbetulkan keadaan ini. Oleh itu, antara tumpuan ekonomi Sarawak pasca COVID-19 ialah untuk membangunkan industri petrokimia dengan hubnya di Tanjung Kidurong, Bintulu. Sekarang ini di kawasan 1,000 ekar yang telah diperuntukkan untuk hub ini, kerja-kerja penyediaan tapak untuk membangunkan sebuah kilang metanol dengan kos 3.74 bilion sedang giat dilaksanakan. Katanya lagi Sarawak hendaklah melaksanakan program pembangunannya berdasarkan perspektif Sarawak di samping mengambil kira perspektif kebangsaan bagi mengorak langkah ke arah pembangunan yang lebih hebat sehingga mampu menjadi negeri maju menjelang 2030. Selain itu, sebuah syarikat antarabangsa juga telah mengesahkan ianya akan melabur 24 bilion ringgit ataupun USD 6 bilion di hub berkenaan. Industri hiliran minyak dan gas ini dijangka akan memberi peluang pekerjaan kepada 74,000 orang secara langsung dan tidak langsung. Dijangkakan dengan pelaksanaan program industri petrokimia ini dan juga program ekonomi lain pendapatan isi rumah ataupun household income di Sarawak akan meningkat dan Sarawak tidak lagi istilah negeri kaya tapi miskin menjelang 2030. Kita beralih ke perkembangan nasional.
Mahkamah Tinggi mendapati bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bersalah terhadap semua tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad yang dihadapinya. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap pertuduhan tersebut. Sebelum ini, Najib 67 didakwa atas pertuduhan penyalahgunaan kuasa dan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 24 Akta Sama yang memperuntukkan penjara maksimum 20 tahun dan denda minimum 5 kali ganda nilai rasuah atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Jangan lupa teruskan bersama TV Sarawak. Saya Nuri Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.